Mufti tegur benda betul, mufti yang kena minta maaf. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya komen. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dunia sekarang ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Dah terbalik dah. mufti-mufti pula yang terpaksa tunduk dengan tekanan orang luar sampai mereka dah tak boleh nak menegur, sampai teguran mereka pun terpaksa diskrutinaskan oleh pihak-pihak tertentu yang langsung tak ada kepakaran dalam agama. Dan yang paling kelakar sekali, sampai satu tahap mufti pula kena minta maaf kepada orang yang ditegur tu masalahnya. Dan yang terkini, kes dengan konsert Siti Nurhaliza. Macam mana kita tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Seri ke? Lupa pula dia pangkat apa kan, bakal mengadakan satu konsert solo beliau pada 9 hari bulan Mac ini, di mana konsert ini memang telah dinanti-nantikan oleh para peminat beliau sebab dah berapa lama sangat dah beliau tak buat konsert solo. And then tuan-tuan sekalian, apa masalah konsert tu? Masalahnya tak dalam benda sangat, cuma ada satu yang sangat-sangat besar, iaitu konsert tersebut akan diadakan 3 hari sebelum awal Ramadan. 1 hari bulan Ramadan tahun ini jatuh pada 12 hari bulan Mac tahun 2024. Bermaksudnya tuan-tuan sekalian, konsert Siti ini dah dekat sangat dengan ambang Ramadan. Jadinya, oleh kerana konsert itu terlampau dekat sangat dengan ambang Ramadan, Mufti Pulau Pinang iaitu Datuk Wan Salim telah memberikan teguran kepada Siti, minta tunda konsert tersebut. Buatlah lepas raya ke apa-apa ke, bukan suruh batalkan tau. Batalkan memang taklah, confirm lah. Sedangkan konsert Coldplay pun tak boleh dibatalkan, ini kan pula konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza, confirm tak akan dibatalkan. Jadi Mufti just minta tolong tunda, tolong hormati Ramadan. Engkau tetap nak buat konsert, nak buat macam mana kan, faham sangat dah kau ni macam mana, cumanya buatlah lepas raya. Itulah kisahnya tuan-tuan sekalian. Dan teguran Mufti itu betul lah masalahnya, sebab konsert-konsert macam ini sebenarnya kalau ikutkan tak elok lah. Walaupun katalah Siti Nurhaliza ni bukan jenis yang berjoget atas pentas ke, pakai seksi ke apa-apa ke, tetapi konsert tetap konsert dan tak berapa comel lah sekiranya kalau kita buat konsert wanita menyanyi macam tu ketika nak menjelang Ramadan. Jadi Mufti itu tegur benda yang betul. Tetapi tak berapa lama selepas itu, pihak penganjur konsert tersebut telah memaklumkan betapa mereka memang tidak akan menundakan konsert tersebut. Lain macam betul. Sebab dia kata kalau tundakan implikasinya akan lebih besar. Faham sajalah implikasi dari segi kewangan. Yelah, tempat mungkin dah tempah ke apa-apa ke dan sebagainya. Jadi mereka tak nak batalkan sebab takut nanti tanggung kerugian. Itu pun satu panggang juga masalah penganjur ni. Masa kau tetapkan tarikh konsert tersebut, kau tak tengok ke tarikh dekat kalender. Okey, Ramadan bila? And kemudian kau propose konsert bila? Takkanlah kau tak boleh buat jadual accordingly kepada bulan Ramadan. Kau dah tahu dah benda tu masalahnya. Bukannya Siti Nurhaliza ni penyanyi yang baru-baru nak up, dah seasonal, dah sekian lama menjadi penyanyi nombor 1 Malaysia. Of course lah ada pengalaman. Of course dah tahu benda ni. Oh, ini konsert ni masa Ramadan dan sebagainya, tak apa, kita cuba tarikh lain. Tapi tak, korang nak juga buat 9 hari bulan Mac macam tu. Kelakar gila masalahnya. Dah tua pun bodoh. Jadi pihak penganjur pun mengatakan, okey, kita memang tidak akan menundakan benda itu. Lagipun kata penganjur, Siti Nurhaliza berniat baik, di mana keuntungan daripada konsert tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin dan juga kepada orang-orang Palestin. Kiranya nak buat konsert tu bukan untuk keuntungan peribadi. Kalaulah saya nak buat satu perumpamaan yang jahat lah tuan-tuan sekalian, ibarat seseorang itu mencuri tetapi dia gunakan duit hasil curian tersebut untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Robin Hood, betul tak Nazri Hamdan? Kan, tetapi Dan kemudiannya Mufti Pulau Pinang mengatakan bahawa saya just tegur, tapi terpulanglah pada penganjur dan sebagainya. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mufti Pulau Pinang boleh minta maaf kepada Siti Nurhaliza dan penganjur konsert tersebut. Dia kata, saya tak niat nak cetuskan polemik, saya tegur ini terbuka, minta maaf lah sebab tak sangka pula benda ini besar dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Mufti tegur benda betul, tapi kau minta maaf dekat Siti Nurhaliza. Kau minta maaf dekat orang yang bakal melakukan konsert yang larak itu. Astagfirullah. Apa cerita ni Mufti? Secara jujurnya tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun ada juga beberapa perkara yang tidak setuju dengan Datuk Wan Salim ini. Sebab Datuk Wan Salim ini pun kelihatannya bila mengeluarkan satu-satu pandangan seolah-olahnya macam berat ke arah pihak-pihak tertentu. Macam baru-baru ini pun beliau mengeluarkan pandangan tak ada masalah untuk makan dekat McD dan sebagainya, berlawanan dengan arus rakyat Malaysia. Tetapi dalam hal ini, saya kena cakap terus terang, Datuk Wan Salim tegur benda yang betul dan apa yang telah disebutkan itu adalah tepat. Dan sepatutnya Siti Nurhaliza dengar cakap Mufti, tetapi lain pula jadinya sampai Mufti kena minta maaf dekat Siti Nurhaliza. Gila ke apa tuan-tuan sekalian?
Tapi itulah dia. Sekarang ini kita telah masuk ke zaman mufti dah tak boleh nak mengeluarkan apa-apa pandangan, tak boleh nak keluarkan apa-apa fatwa selain daripada pandangan fatwa itu menyenangi hati pihak-pihak tertentu untuk penyanyi mereka yang berpengaruh. Inilah yang terjadi pada ketika ini, tuan-tuan sekalian. Ingat saya pada kisah seorang imam dekat Masjidil Haram yang telah dipenjarakan selama 10 tahun hanya kerana mengkritik kerajaan Arab Saudi yang makin lama makin membenarkan benda-benda maksiat berlaku dekat tanah haram tersebut. Kena penjara 10 tahun. Nasib baiklah Mufti Wan Salim ini tak kena penjara ke apa-apa ke. Tetapi malulah bang, seorang mufti yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat memang dipandang sebagai pembekal fatwa dan sebagainya. Tengok-tengok kena minta maaf dekat pihak yang bakal melakukan benda-benda yang tak betul. Gila tuan-tuan sekalian, sangat-sangat gila. Apa nak jadi negara kita ini masalahnya? Dan yang kelakarnya tuan-tuan sekalian, macam biasa Menteri Agama kita diam sebuah bahasa lah. Bahkan macam video yang telah saya kongsikan siang tadi, Menteri Agama siap sound mufti lagi pasal fatwa dan juga pandangan berkenaan dengan hukum bekerja dekat bank konvensional. Menteri siap kata mufti bagi pandangan tak cermat, mufti bagi pandangan tak menyeluruh, tak rujuk kepada menteri sebagainya. So kalau bab bank konvensional yang memang tidak ada khilaf itu tuan-tuan sekalian pun menteri dah sound. Saya cerita pasal konsep Siti Nurhaliza ni lah, memang dia diam je. Dan menteri yang samalah yang diam pasal Hawali, menteri yang samalah yang duk lembut gigi dari dah pasal Gekoham dan macam-macam lagi. Inilah dia tuan-tuan sekalian, agama Islam dekat kerajaan Madani. Memang macam kutu babi jadi dia masalah. Tetapi itulah, nampak sangatlah sekarang ini macam saya katakan, seseorang mufti itu hanya memberikan pandangan berdasarkan kepada kehendak dan juga kemahuan pihak-pihak yang tertentu, terutamanya pihak-pihak yang berpengaruh. Makin lama Islam itu memang makin asing dekat muka bumi ini, dan berbahagialah bagi mereka yang asing, berbahagialah bagi mereka yang menggenggam akidah ini sampai mengkacitkan gigi geraham mereka. Sebab sekarang ini makin ramai pihak yang tidak segan silu untuk melakukan kesalahan dan dosa dan mengetepikan pandangan fatwa, pandangan mufti, pandangan ustaz dan sebagainya. Tapi nak macam mana? Inilah era Madani tuan-tuan sekalian. Macam mana kerajaan mereka pun mereka boleh buat sesuka hati. Pasal pandangan mufti pun mereka boleh buat sesuka hati mereka. Sebab mereka kerajaan kan secara asasnya, dan macam kita selalu katakan, rakyat akan mengikut akidah pemimpin. So kalau pemimpin pun perangai macam ni, bak kata Sani Hamzan, apalah yang boleh kita expect masalah ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.